الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kerahmatannya kepada kita bersama insya-Allah. Malam ini kita masuk kisah berkaitan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan sepupu Nabi, dan di antara sahabat yang istimewa apabila gelaran kepada dia diberi selepas daripada dia wafat. Dia macam kita jugalah, kadang-kadang ada orang selepas dia wafat dah barulah dapat anugerah sekian-sekian. Macam ni juga sahabat yang kita nak bicarakan pada malam ini, selepas daripada dia wafat barulah digelar dengan satu gelaran yang berkaitan dengan sejarah yang berlaku kepada dia, iaitulah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ja'far bin Abi Talib, kita selalu dengar nama Abu Talib, dan nama Abu Talib ni sinonimlah bila kita sebut dengan Sayyidina Ali. Maka Ja'far adalah abang kepada Sayyidina Ali, dan dia merupakan abang kandung, maknanya satu ibu dan satu ayah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far dari nasab dia dari sudut ayah, dia nama dia Ja'far bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, dan seterusnya lah, sama seperti nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sudut ayah, maknanya dia anak kepada bapa saudara Nabi Abu Talib, kemudiannya berjumpa dengan datuk Nabi yang bernama Abdul Muttalib. Manakala nasab keturunan dari sebelah ibu, nama mak dia adalah Fatimah binti Asad. Fatimah adalah mak kepada Ja'far, dan dia sahabat Nabi sebab dia masuk Islam. Berbeza dengan Abu Talib yang riwayat yang paling kuat menyatakan dia tidak Islam, walaupun sebahagian daripada sebahagian pihak lah mendakwa kononnya dia Islam, tapi jelas daripada riwayat-riwayat hadis Abu Talib adalah tidak Islam, tapi dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak kepada Ja'far adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Jadi keturunan mak dan ayah kepada Ja'far ini, mereka bertemu pada datuk yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Dia bertemu di situ. Abu Talib dia mempunyai beberapa anak lelaki dan juga anak perempuan, dan sampai satu peringkat Abu Talib ni, dia bila dapat anak yang agak ramailah jumlahnya, dia agak terkesan kerana Abu Talib bukanlah orang yang kaya raya seperti mana Abu Lahab. Dia seorang yang hidup sederhana, maka anak-anak ni diberikan kepada saudara-saudara dia untuk dipelihara, termasuklah Ali yang kita pernah bicarakan sini. Ali dipelihara ataupun dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebab itulah Ali mudah untuk masuk Islam kerana dia di bawah asuhan Nabi. Sementara Ja'far, dia banyak menghabiskan usia dia ketika kanak-kanak dengan bapa saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abbas, bapa saudara dia, banyak memelihara ataupun menjaga dan mengasuh kepada Ja'far ini. Ja'far juga mempunyai hubungan dengan bapa saudara dia, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Hubungan dari sudut mereka berdua adalah biras, kerana isteri kepada Ja'far adalah Asma binti Umais, manakala isteri kepada Hamzah adalah Salma binti Umais.
Jadi mereka berkahwin dengan dua beradik. Ja'far ambil isteri yang nama Asma, sementara Hamzah isterinya bernama Salma binti Umais. Mereka dua beradik, maka jadilah Ja'far dan Hamzah. Dari satu sudut mereka adalah pak saudara dengan anak saudara, dan dari satu sudut mereka berdua adalah biras. Beliau juga mempunyai beberapa orang saudara lelaki, iaitulah abang sulung dia bernama Talib bin Abi Talib, kemudian Aqil bin Abi Talib, kemudian dia ada adik lelaki yang bernama Ali bin Abi Talib, dan dia ada 3 orang saudara perempuan yang bernama Fakhitah, Jumanah dan juga Raithah. Salah seorang daripada mereka ini bergelar dengan Ummu Hani. Ummu Hani, nama yang popular. Kalau tak silap saya, Ummu Hani itu adalah Fakhitah. Nama asalnya Fakhitah, tapi dikenali dengan Ummu Hani binti Abi Talib radhiyallahu taala anha. Nama Ja'far ni nama Arab yang diambil daripada perkataan Ja'far itu membawa maksud sungai kecil, ataupun juga diterjemahkan unta yang banyak memiliki susu. Unta yang banyak memiliki susu. Kenapa buah nama macam tu? Dia merujuk kepada satu tabiat baik, iaitulah orang yang bersifat pemurah dan dia suka memberi. Kan saya sebut dulu, orang Arab ni bila dia namakan anak dia, dia namakan dengan nama-nama yang dia bertafaul, bersangka baik. Moga-moga dengan nama ni anak tu jadi macam tu. Maka dinamakan anak ni Ja'far. Ja'far ni makna asal dia unta yang ada banyak susu, tapi itu kiasan kepada orang yang suka memberi, orang yang suka bantu orang. Dan terbukti apabila Ja'far semakin dewasa dan dia ada satu tabiat sendiri yang dia buat dan dia menjadi satu kesukaan dia, iaitulah membantu orang, sehingga dikenali dengan gelaran Abul Masakin, ayah kepada orang-orang miskin. Seperti mana salah seorang dari isteri Nabi, iaitulah Zainab binti Khuzaimah, itu dikenali dengan Ummul Masakin, mak kepada orang-orang miskin. Isteri Nabi, salah seorang dari isteri Nabi nama Zainab binti Khuzaimah, isteri yang paling singkat hidup dengan Nabi, sebab dia menikah tak berapa bulan lepas itu dia wafat. Dia ni, isteri Nabi itu dikenali dengan Ummul Masakin, jolokkan yang orang beri kat dia, ibu kepada orang miskin, sebab dia sangat pemurah. Sementara Ja'far, dia juga dapat gelaran yang hampir sama, iaitulah Abul Masakin, ayah kepada orang-orang susah, orang-orang miskin. Dalam peperangan Badar, Ja'far tak terlibat. Yang terlibat adalah abang dia dan adik dia. Abang dia adalah Talib. Talib terlibat, dan Talib pada waktu itu berada di pihak musyrikin. Cuma Talib ni dia nak keluar dalam keadaan dia tak suka. Tapi oleh kerana Abu Jahal kimpin secara besar-besaran, akhirnya dia pun turut serta. Bila sampai di Badar, dan sebelum nak habis daripada perang Badar, berlaku sedikit konflik dalaman di antara tentera-tentera Quraisy, sehingga kan Talib dan juga beberapa lagi tentera-tentera Quraisy termasuk Akhnas ibn Syuraik, mereka buat keputusan patah balik ataupun lari ketika pertempuran sedang masih berlaku. Dia pun balik. Dan cerita ataupun catatan tentang Talib terhenti takat tu. Tidak ada sumber yang menyatakan dia masuk Islam ke tidak ke. Sampai tahun tu je. Dalam riwayat-riwayat sirah hanya disebut takat tu je. Talib dia lari daripada perang Badar, dan wallahu alam. Tapi kebanyakan menyatakan dia tidak Islam lah, kerana tidak ada satu sumber pun yang menyebut kata dia masuk Islam. Sementara abang kepada Ja'far yang kedua, nama dia Aqil, itu dalam sejarah sebut dia masuk Islam selepas daripada pembukaan kota Mekah, dan dia menjadi di kalangan ahli keluarga Nabi yang terakhir memeluk Islam. Dari kalangan kerabat Nabi lah, sepupu sepapak Nabi ini yang peluk Islam, yang terakhir adalah Aqil bin Abi Talib, iaitulah abang kepada Ja'far. Dan kemudian bila dia masuk Islam, dia sertai dalam perang Hunain, kemudian dia berhijrah dan duduk di Madinah, dia menyertai perang Tabuk, dan begitulah seterusnya. Aqil dia meninggal ketika zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara Ja'far dengan Ali, daripada 4 beradik lelaki, Talib tidak diketahui Islam ataupun tidak, kerana sumber tidak menyatakan. Sementara Aqil masuk Islam lewat, iaitulah tahun yang ke-8 Hijrah. Ja'far dan Ali
adalah orang yang masuk Islam awal. Dan kalau ikut mana yang lebih awal, sudah tentulah Ali bin Abi Talib, kerana dia termasuk dalam awail, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Sementara Ja'far turut dikira awal, tetapi dia dalam angka-angka yang nanti kita sebut, menurut sebahagian pendapat dia bawah daripada 40. Dia punya orang yang masuk Islam, giliran ataupun kalau ikut susunan atur orang yang masuk Islam ni, Ja'far berada sebelum dari 40 orang. Maknanya itu masih dikira sebagai minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang awal memeluk Islam. Sementara dari sudut usia, jarak usia, Sayyidina Ali ketika dia masuk Islam usianya 10 tahun. Dan jarak usia dia dengan Ja'far 10 tahun. Maknanya Ja'far berumur 20 tahun waktu tu. Waktu Sayyidina Ali, waktu Nabi dibangkitkan sebagai Nabi. Jarak Ja'far dengan Aqil 10 tahun pula. Abang dia 30 tahun. Dan jarak usia di antara Aqil dengan Talib 10 tahun. Jadi itu dia punya kiraan yang mudahlah disebut oleh para ulama sirah. Digambarkan dalam sebahagian riwayat, Ja'far ini seorang lelaki yang berwajah tampan. Dia berkulit agak cerah dan bertubuh sederhana. Ja'far adalah ahli keluarga dari Bani Hashim yang bentuk tubuh, wajah dan perwatakan, tubuh, wajah dan perwatakan paling menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari keluarga Nabi, sepupu Nabi ini yang paling iras-iras Nabi dari sudut perwatakan, dari sudut muka, dari sudut tubuh badan adalah Ja'far bin Abi Talib. Dalam satu hadis riwayat dari Imam Ahmad yang dinilai hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma anta ya Ja'far fa ashbahta khalqi wa khuluqi. Nabi kata, kamu wahai Ja'far menyerupai rupaku dan akhlakku. Nabi berikan pengiktirafan. Orang ni nampak dah dari sudut luaran ni, nampak muka Ja'far ni iras-iras Nabi. Nabi pula sebut, Ja'far, kamu ni lebih kurang aku dari sudut rupa dan dari sudut akhlak. Khalqi wa khuluqi. Khalqi makna rupa, khuluqi makna akhlak. Ni adab ataupun penampilan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat disebut ada 5 tokoh dari Bani Abdi Manaf yang dia punya bentuk tubuh ataupun dia punya iras-iras Nabi lah. Ada 5 orang. Di kalangan mereka ada 5 orang, di kalangan Bani Abdi Manaf ada 5 orang yang menyerupai Nabi. Iaitulah Abu Sufyan bin Al-Harith. Bukan Abu Sufyan Pak Mentua, Abu Sufyan bin Al-Harith adalah sepupu Nabi. Abu Sufyan bin Al-Harith, Qutham ibn Abbas, iaitulah sepupu Nabi juga, Sa'id ibn Ubaid, Ja'far bin Abi Talib dan Hasan ibn Ali, cucu Nabi. 5 orang ni ulama sirah kata, dalam riwayat sebut mereka ni menyerupai Nabi, adalah dari sudut-sudut tertentu. Dalam 5 ni yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diakui sendiri oleh Nabi adalah Ja'far bin Abi Talib. Dari 5 orang tu ada Qutham, ada Ja'far, ada Hasan, ada apa lagi, Sa'id bin Ubaid dan juga seorang lagi Abu Sufyan. Dari 5 ni yang paling iras-iras Nabi dari sudut akhlak dan juga dari sudut rupa muka, wajah, tubuh adalah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far dia berkahwin dengan Asma binti Umais dan dikurniakan beberapa orang anak, antaranya Abdullah ibn Ja'far, dan dia dikenali dengan gelaran Abu Abdullah. Juga anak dia bernama Aun bin Ja'far, Aun bin Ja'far, Muhammad ibn Ja'far dan Na'mi binti Ja'far, yang kesemua mereka ini dilahirkan ketika di Habsyah. Nanti kita akan tengok macam mana Ja'far dia banyak menghabiskan masa di Habsyah selepas diarahkan oleh Nabi untuk dia berhijrah ke sana. Jadi di sanalah dia dapat anak, dan anak dia yang sulung bernama Abdullah, dia dikenali dengan panggilan Abu Abdullah. Sementara isteri dia Asma binti Umais adalah seorang sahabiyah yang sangat hebat lantaran dia pernah bersuamikan 3 orang sahabat hebat. Dia mula berkahwin dengan Ja'far sehingga nanti pada tahun ke-8 Ja'far syahid. Dia bernikah pula dengan Abu Bakar radhiyallahu an sehingga dapat anak yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, Asma. Kemudian selepas tu bila Abu Bakar wafat, Asma
Asma' ni balu, Asma' menikah pula dengan Ali bin Abi Talib dan dapat anak. Dapat anak dengan Ali bin Abi Talib yang bernama Yahya ibn Ali. Jadi dia hebatlah kerana suami dia 3 orang sahabat hebat. Ja'far bukan serentaklah. Selepas Ja'far syahid, dia bernikah dengan Abu Bakar. Selepas Abu Bakar wafat, dia bernikah dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi Ja'far ni dia dikenali dengan Abul Masakin, dia juga disebut dengan Abu Abdullah, dan kemudiannya nanti selepas daripada dia wafat, dia digelar pula dengan gelaran At-Tayyar. At-Tayyar ni orang yang terbang, yang ada sayap. Nanti kita tengoklah kenapa digelar dengan gelaran At-Tayyar. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, orang yang paling baik kepada kami, yakni orang-orang miskin, adalah Ja'far bin Abi Talib. Orang yang paling baik, paling empati kepada orang-orang susah ni, sahabat-sahabat Nabi yang datang dari jauh, yang mai duduk di masjid, yang susah-susah ni, Ja'far bin Abi Talib suka bantu mereka. Beliau akan membawa kami ke rumahnya dan menjamu kami dengan apa-apa yang ada di rumahnya. Walaupun ketika makanannya habis, Ja'far akan mengeluarkan tempat penyimpanan mentega. Kami membukanya dan menghabiskan sisa-sisa yang ada di dalamnya. Dia pergi kami rumah, lepas tu makanan nak dihidang ni tak ada apa dah. Bukalah bekas-bekas, tinggal seredak seredak pun dia jamu. Bukan nak sebagai tanda, tapi nak bagi tahu kata dia suka memberi. Sampai dia tak ada apa pun dia usaha untuk memberi. Demikian sifat kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Selepas wafat dia dapat gelaran At-Tayyar, yang terbang, orang yang terbang, Tayyar. Sebab tu kapal terbang dia kata Ta'irah. Jadi Tayyar, Tair burung. Jadi daripada perkataan itulah At-Tayyar. Ataupun digelar juga dengan Zul Janahain, orang yang mempunyai 2 sayap. Itu gelaran yang dapat selepas daripada dia wafat, selepas daripada dia syahid. Dia termasuk di antara orang yang paling awal masuk Islam, tetapi tidak ada riwayat yang detail macam mana kaedah dia masuk Islam. Dia disebut sebagai orang yang awal. Awal ni ukurannya ialah sebelum daripada Nabi masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ketika dakwah Nabi berlegar hanyalah dari mulut ke mulut tanpa ada tempat khusus. Itu dikira awal. Waktu itulah Ja'far masuk Islam. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bagaimana dia boleh masuk Islam, tapi adalah satu sumber yang sebut, kata satu ketika Abu Talib, ayah mereka ni, dan Ja'far tengok Nabi SAW dan Ali menunaikan salat. Satu hari Ja'far dengan ayah dia duk tengok Nabi semayang dengan dengan Ali bin Abi Talib. Sebab Ali masuk Islam dah waktu tu. Jadi bila semayang, lalu Abu Talib ni dia kata kat Ja'far, pergi ikut sekali. Pergi ikut sekali, hampir tengok apa dia buat, tu ikut. Dan itulah peristiwa yang menjadikan Ja'far tertarik untuk tahu apakah itu Islam, dan dengan peristiwa itulah yang membawa kepada dia lebih dekat dan akhirnya masuk Islam. Dan diakui dalam sejarah, Ja'far di antara orang yang tidak pernah terlibat dengan gejala-gejala sosial yang merebak pada zaman jahiliah, seperti minum arak, berzina, menyembah berhala. Orang yang tak terlibat antaranya Ja'far. Dia tak terlibat. Walaupun waktu tu orang yang tak terlibat ni pelik lah, dianggap macam janggal lah, sebab orang biasa terlibat, tapi dia tak terlibat. Dia di antara orang yang tak peduli dengan benda-benda tu, jauh daripada benda-benda yang dilakukan oleh umat jahiliah pada waktu itu. Dianggarkan, anggaran kasarnya ketika Ja'far memeluk Islam, usianya 22 tahun anggarannya. Sebab Sayyidina Ali masuk Islam umur 10. Jadi Ja'far ni dia ambil masa sikit. Bukan kata waktu tu dia umur 20. Dia ambil masa sikit lah, mungkin dalam setahun 2 dia masuk Islam. Jadi dia masuk Islam tu dianggarkan umurnya 22 tahun. Dia ada 2 riwayat. Satu riwayat Ibnu Hajar dan satu riwayat daripada disebut oleh kitab saya tak ingat, satu lagi riwayat disebut sama ada Ja'far ini masuk Islam menjadi orang yang ke-25 ataupun menjadi orang yang ke-32. Jadi ini sebab apa dia berlaku khilaf ni, sebab kadang-kadang dia tidak ada rekod bertulis. Dia tidak ada rekod tu berdasarkan dari riwayat, menghitunglah siapa orang ni nombor 1. Jadi berlakulah khilaf, perbezaan sikit tu. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah, dia adalah orang yang ke-20, orang yang ke-25. Sementara Ibnu Athir sebut dalam kitab Usulul Ghabah,
dia kata dia orang yang ke-32. Itu tak ada beza, tak ada apa-apa pun implikasinya, cuma sebagai maklumat nak bagi tahu kata dia di antara orang yang awal memeluk Islam. Oleh kerana dia ni dari Bani Hashim, jadi dia tidaklah terdedah sangat kepada tindakan-tindakan Quraisy. Keganasan Quraisy ni dia agak terselamatlah sebab dia dari Bani Hashim, turunan Nabi, dan Bani Hashim ni punya satu pandangan istimewa dari kalangan orang Quraisy. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang kita baca sebelum ni, antaranya Suhaib, antaranya Khabbab yang kita baca 2 minggu lepas. Itu memang terdedah kepada tekanan-tekanan kerana mereka dari kalangan orang yang tak ada keluarga, dari kalangan hamba sahaya dan sebagainya. Kemudian apabila Nabi SAW masuk ke rumah Al-Arqam, makna gerakan Nabi berpusat di rumah Al-Arqam, dan Ja'far pula di antara orang yang terselamat daripada gangguan-gangguan Quraisy, menjadikan dia lebih dekat dengan Nabi, dan dia ambil peluang untuk banyak belajar secara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kata para sejarawan bermulanya kehebatan Ja'far apabila dia dikenali dengan orang yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihantar sebagai delegasi awal gerakan dakwah. Kerana mungkin rapatnya dengan Nabi dan dia dapat banyak maklumat-maklumat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, walaupun hadis ini berstatus dhaif, hadis ni statusnya dhaif, tapi dia menceritakan tentang kelebihan sahabat. Dia bukanlah tentang hukum hakam. Hadis itu disebut, inna kulla nabiyyin u'tiya sab'atan nujaba rufaqa ruqaba wa u'titu ana 14. Qulna man hum? Qala ana wa ibnaya wa Ja'far wa Hamzah wa Abu Bakr wa Umar wa Mus'ab bin Umair wa Bilal wa Salman wa Ammar wal Miqdad wa Huzaifah wa Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata setiap nabi diberikan 7 orang pembesar, ataupun dalam istilah sekarang ni menteri, exco ke apa ke, orang kanan lah. Dan aku diberikan 14 orang. Nabi kata kalau nabi-nabi lain ada pembantu-pembantu ni, orang kanan, orang kiri ni 7 orang, tapi aku ada 14 orang. Lalu sahabat tanya, siapa dia? Maka Nabi pun sebut, aku dan anak-anakku, kemudian Ja'far, Hamzah, Abu Bakar, Umar, Mus'ab bin Umair, Bilal, Salman, Ammar, Miqdad, Huzaifah dan Abdullah bin Mas'ud. Hadis itu riwayat dari Tirmizi, tapi nilaiannya adalah dhaif, kerana ada masalah pada perawinya. Kemudian Ja'far bin Abi Talib, selepas daripada Nabi menyebarkan dakwah secara terbuka, maka hubungan antara pengikut Nabi mula sedikit terganggu. Apatah lagi selepas para pembesar Quraisy melakukan tindakan agak keras dengan menekan, maka suasana ini menghalang hubungan antara Nabi dengan orang-orang yang terdekatlah, sebab Nabi nak kena lebih hati-hati, menjadikan Ja'far agak sedikit jauhlah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu waktu duduk dalam rumah Ja'far, dia di antara orang yang rapat dengan Nabi. Tapi bila dakwah Nabi dah diketahui umum, jadi tindakan sahabat-sahabat ni agak hati-hatilah. Mereka mula sedikit berada jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai satu peringkat, selepas rombongan pertama yang diarahkan oleh Nabi untuk berhijrah ke Habsyah, di antara rombongan pertama ni ada Uthman bin Affan. Kemudian rombongan pertama ni piduk Sa'd balik. Lepas tu berlakulah peristiwa boikot kepada Nabi dan ahli keluarga serta sahabat. Maka Nabi arahkan sahabat-sahabat yang ada kemampuan untuk berhijrah. Ke mana? Ke Habasyah. Dan jumlahnya lebih kurang 85 orang. Diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia Nabi hantar dia pergi ke sana. Pergi ke Habasyah bersama dengan sahabat-sahabat lain lah. Jumlah antara 80 lebih yang bersama pada waktu itu. Dari sudut hubungan politik pada waktu itu, Makkah secara rasmi tidak ada hubungan diplomatik dengan Habsyah. Tak ada hubungan diplomatik, hubungan yang rapat, tak ada. Dan mereka tak pernah berperang
walaupun berbeza dari sudut masalah berkaitan agama, orang Quraisy dengan cara dia, Habasyah dengan, tapi dia tak pernah berperang, makna tak ada hubungan lah, dan tak ada hubungan dan tidak ada permusuhan. Tidak ada hubungan dan tidak ada permusuhan. Habasyah ni Nabi pilih kerana Nabi sebut raja yang perintah dikenal dia dengan An-Najashi, dia seorang yang bertolak ansur dan dia seorang yang begitu adil dalam pemerintahan dia, walaupun diakui dia adalah seorang Nasrani pada waktu itu. Pada waktu itu. Dan bukti kepada tolak ansurnya Najashi apabila dia menerima golongan muhajirin yang pertama, lebih kurang beberapa belas orang. Bila dia terima kelompok ni dan dia layan Uthman bin Affan, dia terima, dia layan, dia berikan istilah hari ini kita katakan suaka politik, dia berikan perlindungan yang dengan begitu bagus ya. Itu bukti kata keadilan dia, dan dia sangat bertolak ansur. Dia tak adalah seorang yang begitu zalim seperti mana Quraisy menekan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang Quraisy dapat tahu kata rombongan sahabat yang termasuk dalam Ja'far ni jumlah yang ramai 80 orang. Waktu tu dia duduk boikot Nabi dan ahli keluarga dan sahabat-sahabat. Tiba-tiba 80 orang ni keluar pergi Habasyah. Bila mereka dapat tahu, Quraisy dia ada satu, waktu tu zaman Quraisy ni dia ada sistem pemerintahan tersendiri, dan dia ada kementerian yang menguruskan hal ehwal tertentu. Ada kementerian yang menguruskan Kaabah, ada kementerian yang menguruskan jemaah haji bila mai nak sediakan makan minum, ada kementerian yang menguruskan tentang peperangan, adalah masing-masing. Termasuk ada bahagian khusus yang digelar dengan sifarah ataupun lembaga, satu kementerian lah yang menguruskan hal ehwal luar, hantar duta, hantar delegasi tertentu. Ini istilah tu saya mudahkan dengan sebutan semasa. Mungkin gambaran pada waktu itu sedikit berbeza lah, tapi dia punya tujuan lebih kurang sama. Jadi bila dia dapat tahu kata pengikut Muhammad dah lari pergi Habasyah, dia pun segera hantar duta mereka untuk pergi berunding, minta daripada Najashi pulangkan orang-orang Mekah ke tempat kami. Maka mereka pilih pada waktu itu Amr ibn As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk dihantar ke Habasyah. Kenapa dipilih dua orang ni? Amr ibn As, dahiyatul Arab, seorang pemuda hebat, ahli politik, bijak pandai, orang yang punya akal fikiran yang luas, pandai berhujah. Dipilih Amr ibn As bersama dengan Abdullah bin Abi Rabi'ah dihantar pergi ke Habasyah. Mereka ni tokoh intelektual, dahiyatul Arab, dikenali sebagai dahiyah, intelek Arab. Dihantar sampai sana. Tujuan dia apa? Pergi jumpa dengan Najashi, bagi tahu balikkan orang kami. Mereka ni lari main berintak tempat apa ni, kami tak pernah berikan keizinan pada, balikkan, ini orang kami, biar kami yang uruskan masalah rakyat kami, bagi kami urus, jangan duk pandai-pandai bagi perlindungan. Jadi mereka pergi berunding minta daripada Raja Najashi. Najashi tak terus okey buatlah macam mana, tak. Dia berikan ruang, dia minta daripada Ja'far, daripada wakil orang-orang Islam yang main ni, untuk beritahulah apa tujuan. Kemudian kamu pun jawab balik. Jadi dia buka ruang dialog. Dan inilah di antara satu sifat baik. Sehingga dalam Al-Quran sendiri disebut, kalau kita buka dalam surah Al-Fatah, di antara pengajaran surah Al-Fatah ialah Islam tidak dikira menang dengan peperangan, tetapi Islam dikira menang apabila mesejnya sampai. Apabila mesej dialog, mesejnya sampai melalui dialog, melalui mesej-mesej itu sampai. Bila sampai mesej, barulah dikira menang. Jadi benda tu diaplikasikan oleh Najashi sebelum daripada dia masuk Islam. Dibukakan ruang. Kalau hampa tak puas hati, hampa nak main minta mereka ni, aku bagi perlindungan, hampa tak puas hati, okey, hujah. Kemukakan hujah masing-masing. Jadi bila waktu tu di kalangan sahabat yang berhijrah bersama dengan 80 orang ni ramai. Dalam ramai-ramai ni ada yang hebat-hebat, ada yang dekat seperti Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi yang dipilih untuk jadi ketua, yang jadi juru cakap, yang akan berhujah ni adalah Ja'far.
Ini menunjukkan di antara kepetahan dan kehebatan Ja'far bin Abi Talib, sehingga dia dilantik dan diberikan hak untuk berhujjah. Maka dia pun tampillah di hadapan Najasyi. Bila dia tampil di hadapan Najasyi, berlaku debat yang sangat sengit di antara dia dengan Amr ibn As. Masing-masing kemukakan hujjah. Di antara hujjah Ja'far direkodkan panjang lebar dalam hadis, satu ucapan yang begitu hebat. Kata Ja'far bin Abi Talib, yang maksud dia dalam ucapan tu, dia kata, dahulu kami adalah orang-orang jahiliah. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami memutuskan silaturrahim, kami menyakiti jiran, kami melanggar perjanjian dan menindas kelompok yang lebih lemah. Ini apa yang kami lalui sekian lama. Keadaan ini berlarutan sehinggalah Allah mengutuskan seorang daripada kami sebagai Rasul. Kami mengenal keturunannya, integritinya, kemuliaannya. Dia mengajak kami kepada Allah untuk mengesakannya, menyembahnya tanpa sekutu, dan meninggalkan berhala-berhala yang dahulu kami anggap sebagai Tuhan. Dia memerintahkan kami untuk salat, berpuasa, dan mengeluarkan zakat. Dia juga memerintahkan kami untuk berkata benar, menunaikan amanah, menyambung tali persaudaraan, berbuat baik kepada jiran, dan menahan diri dari perkara yang haram. Ini Ja'far duk ke muka hujah. Apa itu tujuan kami mai sini ni? Sebab apa? Sebab apa? Sebab Islam. Kami bukan nak lari makan angin. Dia ceritalah macam mana kehidupan mereka sebelum daripada kebangkitan Nabi dan selepas daripada kebangkitan Nabi. Dia melarang kami melakukan perbuatan keji, bercakap dusta, bersaksi palsu, mengambil hak anak yatim, menumpahkan darah dan menuduh wanita suci yang menjaga kehormatannya itu. Tetapi kaum kami tidak menyukainya. Itu poin dia. Dia ni orang bagus. Dia ajak kami kepada jalan bagus. Dia tak bagi kami buat benda-benda buruk. Tapi malangnya kaum kami yang lebih ramai tolak, tak percaya, memusuhi dia. Kami dimusuhi, kami dicela dan disakiti. Kami dipaksa kembali menyembah berhala dan dipisahkan dari agama yang kami anuti. Ini hujah Ja'far. Kenapa kami mai sini? Sebab kami teraniaya, kami nak jadi orang baik tapi kami dimusuhi, kami dibenci, kami dibuat macam-macam. Kami mai sini untuk dapatkan sedikit perlindungan. Lalu kemudiannya ruang giliran Amr ibn As pula. Maka Amr ibn As dia berhujah dengan cara dia memprovokasi. Dia pandai dah. Dia pilih satu topik yang agak kontroversi, kerana dia tahu ni jerat. Apa topik yang kontroversi yang dia pilih ni? Dia pilih untuk cerita tentang agama Nasrani dan juga tentang Isa ibn Maryam. Kerana dia tahu Najasyi dan orang-orang Habsyah adalah Nasrani. Maka dia cari tajuk yang agak sensitif untuk dia bagi kena. Konon-konon saya terkena dia punya jarum, dia akan terperangkap Ja'far. Dia punya rancangan dia. Maka Amr ibn As dia kemukakan hujah dengan beranggapan perbezaan ketara di antara Islam dengan Nasrani, dan dia melihat kedudukan Isa putera Maryam. Dia duk timbulkan benda ni lah. Takkan hampa nak terima ni orang ni Islam yang bawa ajaran bertentangan dengan hampa. Kemudiannya jadi dia tumbuhkan. Tapi Ja'far bijak. Ja'far kemukakan pula hujah, jawapannya yang lebih rasional, di mana Ja'far baca ayat dari surah Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam izin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Dan bacakanlah wahai Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran, iaitu dia memencilkan diri dari keluarganya di satu tempat sebelah timur. Dalam sebahagian riwayat kata dia baca dari awal surah Maryam. Dia baca surah Maryam tu cerita tentang Nabi Isa, yang orang Nasrani sebahagian yang telah terseleweng dengan menganggap Isa itu anak Tuhan dan sebagainya. Jadi bila Najasyi dengar sebiji dengar semua yang dibaca oleh Ja'far, Najasyi kata, sesungguhnya ucapan ini berasal dari ajaran yang pernah dibawa oleh Musa. Ini ayat-ayat yang dia baca ni, ayat ni juga pernah turun kepada Nabi Musa. Pergilah kalian dalam keadaan tenang, duduklah di negeriku.
Jadi dia arahkan sahabat orang-orang Islam ni yang diketuai oleh Ja'far, hampa boleh tenang, relax. Sementara hampa yang dua orang ni, Ammar ibn As, Abdullah bin Abi Umayyah, hampa pergi balik lah. Kerja hampa tak tercapai. Hampa duk balik. Jadi itulah yang Al-Quran sebut tentang sifat macam mana kecenderungan orang-orang Nasara itu lebih rendah permusuhannya dengan orang Yahudi. Di antara sebab tu turun kisah ni lah. Dan kemudiannya Ja'far bin An-Najashi yang menjadi pemerintah Habsyah ni masuk Islam. Dalam sebahagian riwayat dia kata masuk Islam dengan sebab Ja'far. Dan dia nyatakan Islamnya kepada Nabi SAW menerusi surat. Cuma Najashi dia tak pernah bersemuka dengan Nabi. Bila dia tak pernah bersemuka dengan Nabi, dia tak dapat gelaran sahabat. Walaupun dia Islam dan hidup sezaman dengan Nabi, tetapi dia tak bersemuka dengan Nabi secara langsung. Dia tak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tak jadi sahabat. Dia kalau ikut kategori dia tabi'in lah, sebab dia berjumpa dengan sahabat walaupun dia hidup pada era sahabat. Ini di antara golongan-golongan khusus. Dalam istilah sejarah dia dipanggil sebagai al-muhadram. Satu golongan khusus yang mereka ni beriman, hidup pada zaman Nabi, tapi mereka tidak sempat untuk bertemu Nabi. Antara tokoh yang terkenal Najashi dan juga Uwais Al-Qarni. Kita pernah dengar nama Uwais Al-Qarni, orang yang Nabi pernah sebut kalau dia datang minta dia doa, kerana doanya mustajab. Dia datang dari Yaman nak mai jumpa Nabi, tapi sebelum dia sampai Nabi wafat. Dia cuma sempat jumpa dengan sahabat. Antara sahabat yang dia jumpa adalah Umar bin Al-Khattab, dan Umar yang minta dia tolong doakan. Itu Uwais Al-Qarni. Jadi statusnya macam Najashi, tak sempat untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti paling nyata Najashi masuk Islam ni adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berita kewafatan Najashi pada tahun ke-8 Hijrah. Nabi ajak para sahabat untuk menunaikan salat jenazah secara ghaib kepada Najashi. Mana Nabi akan sembahyang kepada orang yang tak masuk Islam. Nabi hanya akan sembahyang jenazah kepada orang Islam. Dan bukti itu menunjukkan secara jelas Najashi adalah orang Islam. Dan lebih hebat, Najashi ini walaupun dia tak dapat status sahabat, tapi ada seorang sahabat yang masuk Islam di tangan dia. Iaitulah orang yang main hujah dengan dia tadi, Ammar ibn As. Ammar ibn As selepas daripada zaman kejatuhan musyrikin, orang Mekah bila dah jatuh pada tahun ke-5, bila kalah daripada perang Khandaq, dia dah mula jatuh, dia mula fed up dah. Dia kata sampai bila aku nak duduk di Mekah ni, tak boleh menang lah. Dia lari pergi ke Habsyah. Dalam tempoh dia duduk di Habsyah itulah bila dia duduk jumpa dengan Najashi, dan akhirnya dia masuk Islam. Kemudiannya dia pergi ke Madinah untuk isytiharkan Islam dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far dia hijrah ke Habsyah sebelum dari Nabi hijrah ke Madinah. Mungkin sekitar tahun ke-8 kenabian ataupun lebih awal dari itu. Dan dia duduk di Habsyah sampai tahun ke-7 hijrah. Panjang. Tempoh dia melebihi mungkin 10 tahun. Dia duduk di Habsyah. Sebab tu 4 orang anak dia tadi semua dilahirkan di Habsyah. Sebab dia duduk di Habsyah bukan sehari dua, bukan sebulan dua, tapi dia duduk dalam tempoh yang panjang. Mungkin sekitar 10 tahun ataupun lebih sikit daripada 10 tahun. Tahun ke-7 hijrah, Ja'far keluar dari Habsyah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Dan dia sampai di Madinah sejurus ataupun selepas daripada peperangan Khaybar. Selepas daripada peperangan Khaybar, dia sampai di Madinah, dan bila Nabi sambut dia, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, aku tak tahu hari ini aku seronok sebab Ja'far sampai ataupun kerana orang Islam menang di Khaybar. Kan Khaybar tu perang di antara orang Islam Madinah dengan Yahudi. Khaybar tu Yahudi yang asal duduk di Madinah, kemudian diusir keluar apa semua, dia pelari, dia pergi duduk di Khaybar. Bila duduk di Khaybar, dia teruskan rencana buruk dia untuk sering ganggu orang Islam, sehingga menyebabkan Nabi terpaksa untuk serang mereka. Dan Nabi berjaya untuk membebaskan Khaybar. Yahudi kalah dalam perang Khaybar. Jadi lepas dari perang Khaybar ni, Ja'far sampai di Madinah. Dan Nabi sambut, Nabi sangat seronok. Nabi kata, aku tak tahu hari ini seronok sebab apa ni. Sama ada sebab Ja'far ataupun sebab orang Islam menang.
Ini di antara cerita yang berlaku kepada Ja'far bin Abi Talib, dan kemudiannya Nabi persaudarakan Ja'far dengan Mu'az ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah. Bila dia sampai di Madinah tahun ke-7, peranan pertama ataupun benda yang dia bersama dengan Nabi pada peringkat awal, dia ikut Nabi untuk umrah qada, umrah ganti. Tuan-tuan baca sirah kita kena ingat sikit 2-3 fakta. Tahun ke-6 Nabi pergi Mekah nak buat umrah, tak boleh masuk, berlaku suluh Hudaibiyah. Antara perjanjian tu tahun depan mai lain. Maka tahun ke-7 bulan Zulqa'dah Nabi pergi Mekah buat umrah, dan sejarawan sebut umrah itu disebut sebagai umrah qada, umrah ganti. Nabi tak sebut pun kata umrah kita ni umrah qada, tapi sejarawan menamakan untuk nak mudah faham. Sebab tahun lepas tak lebih, tahun ni ganti. Jadi itulah rihlah pertama Ja'far dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Mereka patah balik ke Mekah, dan itu juga merupakan kepulangan pertama Ja'far selepas dia keluar tu. Dia keluar lama lah, keluar daripada Mekah pergi Habsyah. Tahun ke-7 baru main Madinah, kemudian ikut Nabi patah balik ke Mekah. Tuan-tuan boleh bayanglah seronok macam mana kalau tinggalkan tempat kampung halaman dalam tempoh yang panjang, lepas tu boleh patah balik bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah bila selesai umrah, Ja'far menjadi wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminang Maimunah bintil Harith radhiyallahu taala anha, yang merupakan isteri yang terakhir Nabi kahwini. Isteri yang terakhir Nabi kahwini adalah Maimunah bintil Harith, dan dia dipinang oleh wakil Nabi, iaitulah Ja'far. Nabi pilih dia untuk jadi wakil. Sebelum nak balik ke Madinah, dah selesai umrah pun tak lama, 2-3 hari ya. Balik, sebelum nak balik berlaku sikit pergaduhan kecil di antara Ja'far dengan Ali bin Abi Talib. Ali dengan Ja'far ni dua beradik. Apa pergaduhan apa? Dia duk berebut nak jaga anak kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, anak pak menakan dia. Anak pak menakan dia nama Umamah. Kan Hamzah meninggal syahid dalam perang Uhud. Jadi anak dia ada di Mekah. Dia duk berebut nak ambil anak ni. Jadi bila nak berebut ni, Ja'far pun kata dia lebih layak, Ali kata dia pun lebih layak. Akhirnya Nabi putuskan, Nabi kata kedudukan ibu saudara sebelah ibu, dia punya kedudukan yang sama dengan ibunya. Maksud dia apa? Hak yang lebih utama untuk jaga anak ni adalah hak Ja'far. Sebab isteri Ja'far adalah dua beradik dengan isteri Hamzah. Isteri Ja'far dua beradik dengan isteri Hamzah. Jadi dia lebih layaklah untuk jaga ni. Maka dapatlah kepada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Balik dari umrah qada, masuk tahun ke-8. Bila tahun ke-8, inilah sumbangan paling besar Ja'far bila nak berlaku perang Mu'tah. Inilah perang pertama dia dalam sejarah Islam, dan inilah perang terakhir dia. Perang pertama Ja'far dan perang terakhir. Kan dia pergi duduk Habsyah, tak perang, tak berlaku perang. Waktu perang Badar dia duduk di Habsyah, waktu perang Uhud, waktu perang Khandaq, waktu perang-perang lain dia duduk di Habsyah. Dia datang ke Madinah selepas perang Khaybar, makna tak ikut perang Khaybar. Jadi perang Mu'tah tahun ke-8 adalah penampilan pertamanya di medan perang. Dan menariknya, bila nak pergi ke Mu'tah, Nabi lantik pasukan, Nabi wujudkan pasukan hampir 3,000 orang, dan Nabi lantik ketuanya adalah Zaid ibn Harithah. Kemudian Nabi namakan, sekiranya Zaid itu syahid, maka tugas sebagai ketua perang adalah dipikul oleh Ja'far bin Abi Talib. Dan kalau Ja'far juga syahid, tugasnya akan dipikul oleh Abdullah bin Rawahah. Maka bergeraklah pasukan Islam ni ke Mu'tah. Mu'tah kalau sekarang ni berada di Jordan. Pergi ke Mu'tah, lawan dengan tentera Rom. Adalah sebab punca perang Mu'tah ni, bila Nabi hantar wakil pergi ke sana, wakil Nabi dikhianati, wakil Nabi dibunuh. Sedangkan dalam peraturan tak boleh bunuh duta ni.
Tiba-tiba mereka bunuh, menyebabkan Nabi kena ambil tindakan. Nabi hantar pasukan, jumlahnya 3,000. Jadi Ja'far dinamakan oleh Nabi sebagai salah seorang daripada ketua. In qutila Zaidun aw istushhida fa amirukum Ja'far, fa in qutila aw istushhida fa amirukum Abdullah bin Rawahah. Nabi kata kalau Zaid terbunuh syahid, Ja'far bin Abi Talib akan jadi ketua. Kalau Ja'far juga terbunuh, maka akan dipikul tanggungjawab ketua oleh Abdullah bin Rawahah. Maka pergilah mereka ni, sampailah ke sana. Bila berlaku perang, bila dalam perang-perang lain yang Nabi hantar pasukan, Nabi tak pernah namakan macam tu. Nabi cuma lantik ketua, pi ya. Tapi dalam perang ni Nabi namakan. Kalau dia ni syahid, dia ni, itu satu isyarat bahawa mereka ni akan menemui syahid, dan mereka ni akan cemerlang di medan juang. Dan ternyata apa yang Nabi sebut itu adalah benda yang berlaku betul. Apabila perang, jumlah tentera Rom sangat ramai, Zaid terbunuh, syahid. Bila Zaid terbunuh, seperti yang Nabi pesan, adalah Ja'far. Ja'far pun ambil tanggungjawab, pegang panji perang, kemudian terputus tangan kanan, pegang dengan tangan kiri, terputus tangan kiri. Dia gunakan bahagian yang ada ni untuk kepit bendera tu sebagai tanda. Bendera ni kalau jatuh kalah lah. Ini di antara, dan sebab itulah dia dinamakan At-Tayyar, kerana terputus habis tangan kanan dan tangan kiri dalam peperangan tu. Jadi komitmen yang ditunjukkan oleh Ja'far ni sangat hebat. Dan ketika dia wafat, dia berusia 41 tahun. Umurnya 41 tahun dia wafat. Dan kesemua mereka yang syahid ni dikebumikan di Mu'tah lah, di Mu'tah. Jadi kalau pi Mu'tah ada maqam mereka, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian bila mereka syahid, balik ke Madinah, orang Islam diketuai oleh Khalid ibn Al-Walid pada waktu itu. Walaupun tak capai kemenangan, tapi mereka tak hadapi kekalahan, sebab tentera Rom ni berkali ganda jumlah dia. Jadi strategi Khalid mengundurkan pasukan untuk menyelamatkan lebih ramai nyawa, dan akhirnya diakui oleh Nabi SAW tindakan itu betul. Walaupun orang kata lah, apa Khalid lari perang, bila balik Nabi kata betul apa yang Khalid buat. Sebab nak menyelamatkan tentera Islam yang lebih yang kurang jumlah dia berbanding dengan tentera musuh. Jadi itulah Ja'far bin Abi Talib, seorang tokoh yang mirip dengan Nabi SAW, seorang pahlawan, seorang yang memberikan komitmen penuh dalam perjuangan Islam. Dihantar pergi ke mana dia pergi saja untuk menyampaikan dan menyebarkan agama, dan akhirnya dia menemui syahid ketika dia menjadi ketua kepada pimpinan pasukan perang. Dan itulah perang pertamanya, dan itu juga perang yang terakhir kepada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Sudah tentulah kematian Ja'far merupakan kematian yang sangat agung, yang diimpikan oleh semua para sahabat dan juga diimpikan oleh kita semua untuk mendapat kematian yang begitu hebat seperti mana Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu an. Jadi tuan-puan yang dikasihi sekalian, itulah kisah ringkas berkaitan dengan Ja'far, yang insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini serba sedikit memberikan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama insya-Allah. Dan jika ada kesempatan kita akan sambung dengan tokoh yang lain. Mungkin kita akan baca pula tentang kisah Amr ibn As radhiyallahu an, ataupun lain-lain kisah dalam pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum. Yang baik dari Allah, salah silap saya mohon ampun, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.